Oh, dia dengar jugalah. Bagus, bagus. Ingat merayau-rayau. Okay, Dah so. tak ada dah. Hey! Terbaik lah. Okay, so bab 5 nanti saya nak tunjuk slide. Okay, semua dah ada kan? Dah print nota kan? Nota saya ni biasalah. Okay, dia akan ada sedikit perubahan daripada semasa ke semasa. Nanti tahun depan saya pun tak tahu lagi apa saya nak ubah. Okay, ini nota tahun lepas kan? Jadi serabut sikit. Okay, untuk bab 5 kita dah masuk topik Persekutuan Tanah Melayu 1948, iaitu untuk 5.1 kita akan bincangkan tentang latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ingat, bila masuk tahun 48, negara kita dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Malaya Federation. Okey, kena tahulah Malaya ni ini zaman-zaman tahun 48. Okey. Nanti awak kena tahulah apa maksud persekutuan. Nanti kita akan tengok apa definisi persekutuan. Okey, siapa tahu nama negara kita sebelum tahun 48, negara kita dikenali sebagai apa? Ada yang nak respon? Tanah Melayu. Salah. Boleh juga Tanah Melayu, tapi tak cukup tepat. Lebih tepat apa? Malayan Union lah. Itu nama negara kita. Tahun 46 hingga 48 nama negara kita dikenali sebagai Malayan Union ataupun bahasa Melayu dia Kesatuan Malaya. Okey, itu saya belum cerita sebelum tahun 46 tau. Sebelum 48 tu apa pula nama negara kita? Memang dulu negara kita ni daripada Johor sampai Perlis dia tak pernah menjadi satu negara yang besar. Awak kena faham konsep persekutuannya. Awak kena faham persekutuan tu apa. Persekutuan tu maksudnya gabungan semua negeri-negeri ni, Johor, Melaka, Perlis, Kedah, Kelantan semua gabung jadi satu pentadbiran, satu negara besar, itu dinamakan persekutuan. Okey, tetapi kalau Johor ada pentadbiran dia sendiri, Melaka ada pentadbiran dia sendiri, Pahang ada pentadbiran dia negeri sendiri, itu tak dinamakan sebuah negara, tak dinamakan sebuah persekutuan. Boleh faham tak? Persekutuan yang antara persekutuan yang menggabungkan semua negeri-negeri yang ada kat Tanah Melayu itu bermula tahun 1946, iaitu Malayan Union, Kesatuan Malaya. Itu awak kena tahu. Tapi bila dah masuk tahun 1948, dikatakan 1 Februari 1948 lah. Okay, barulah ada idea penubuhan sebuah negara yang besar yang diterima oleh orang Melayu yang dinamakan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, ingat. Boleh faham tak? Harap awak faham lah apa yang saya cakap panjang-panjang tadi. Tapi saya gunakan bahasa mudah aja kan. Okey. Seterusnya, ini kita, awak baca sikit lah tentang latarnya. PTM saya ringkasan PTM tapi dalam peperiksaan jangan tulis PTM. Tak dibenarkan. Haram. Okey? So Nurin jangan guna PTM Saya dalam nota saya saja saya nak guna pendek. Apa salah saya? Tak ada saja je. Awak kan famous. Okey. Okey, so Persekutuan Tanah Melayu diperkenalkan untuk menggantikan Malayan Union tahun 1946 kerana ditolak oleh orang-orang Melayu. Okey, itu latar belakang sedikit tentang bagaimana penubuhan PTM tahun 48. Kerana sebelum itu kita mengamalkan Malayan Union yang telah ditolak oleh orang-orang Melayu, bukan orang Melayu saja bahkan raja-raja Melayu sendiri pun menolak Malayan Union. Okey. Awak kena fokus tau apa yang saya ajar ni. Okey. Jangan terlepas pun sedikit perkataan daripada yang keluar kat mulut saya. Okey, seterusnya untuk sedikit latar belakang PTM 48, siapakah yang bertanggungjawab? Okey, yang nak menubuhkan PTM 48. Kita tahu memang British lah yang bertanggungjawab.
Lalu British menubuhkan beberapa jawatan kuasa. Bukan beberapa, satu jawatan kuasa lah. Menubuhkan sebuah jawatan kuasa yang dibentuk, yang diberi nama jawatan kuasa kerja. Ini awak kena ingat keyword ni. Kalau awak jumpa kat mana-mana soalan objektif, apa itu jawatan kuasa kerja? Jawatan kuasa kerja ditubuhkan untuk merangka perjanjian PTM 1948. Ingat jawapan saya ni apa peranan jawatan kuasa kerja? Kenapa jawatan kuasa kerja ditubuhkan? Kerana untuk merangka ataupun membincangkan bagaimana nak membentuk isi kandungan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Maksudnya idea-idea perjanjian ataupun idea-idea PTM 48 itu dibentuk dalam jawatan kuasa kerja. Ingat. Kau jangan lupa pula lepas ni. Okay. So sejarah memang awak kena berulang-ulang belajar. Nanti awak terus ingat lah. Okay. So soalan ramalan. Senaraikan pihak-pihak yang terlibat dalam jawatan kuasa kerja itu, yang buat PTM 48 itu. Siapa pihak-pihak yang terlibat? Tiga ni. Ingat tiga-tiga ini antara pihak yang terlibat dalam jawatan kuasa kerja, iaitu terdiri pada wakil raja-raja Melayu. Jangan awak tulis raja-raja Melayu sahaja. Jangan awak tulis Raja-Raja Melayu saja. Salah. Kat dalam buku teks pun dia tak sebut Raja-Raja Melayu. Dia sebut Wakil Raja-Raja Melayu. Datuk Ni Ahmad Kamil apa semualah. Antara orang ni lah. Wakil-wakil. Ni Raja-Raja Melayu ni salah. Yang betul ialah Wakil Raja-Raja Melayu. Okey, wakil yang kedua, pihak yang kedua yang terlibat dalam jawatan kuasa kerja ni siapa? Okey, siapa? Iaitu terdiri pada wakil-wakil UMNO. Saya belum senaraikan senar orang individu-individu tu. Sebenarnya banyak individu-individu tu, tapi awak ingat yang ni je lah, pihak-pihak ni basic, yang umum. Okey, Wakil Raja Melayu, wakil UMNO dan pegawai-pegawai kanan British. Okey, pegawai-pegawai kanan British. Okey, senang? Boleh faham? Senang tak? Siapa pihak yang terlibat dalam jawatan kuasa kerja? Ada 3 pihak. Iaitu Wakil Raja-Raja Melayu, Wakil UMNO dan pegawai kanan British. Kalau awak nak tulis pihak British saja pun boleh. Tak ada masalah. Kalau saya bagi betul lah. Okey. Kalau awak tulis rakyat British, salah. Rakyat British salah. Rakyat British dia tak tahu menahu urusan kat tanah Melayu tu. Boleh je lah awak letak pegawai kanan British tu lagi lebih baik lah. Okey. Seterusnya. Okey, jawatan kuasa kerja ini sebenarnya buat apa? Jawatan kuasa kerja ini sebenarnya merangka sebuah perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey, manakala golongan haluan kiri menolak perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Kita tahu sebenarnya ramai orang Melayu dan raja-raja Melayu, orang dan ahli-ahli politik lah, khususnya UMNO, sangat menyokong usaha jawatan kuasa kerja ini sebab dia nak menubuhkan sebuah orang kata model baru, pemerintahan baru kat negara kita yang dinamakan Persekutuan Tanah Melayu bagi menggantikan Malayan Union yang mereka tak suka. Corak pentadbiran tu mereka tak suka. Okey? Tapi walau bagaimanapun tetap ada yang pihak yang menentang. Awak mungkin dalam kepala awak fikir orang Melayu sukalah, orang Melayu suka, raja-raja Melayu suka PTM ni, tetapi walau bagaimanapun tetap ada juga pihak yang menentang. Saya sebut haluan kiri lah, golongan haluan kiri. Okey, siapakah pihak-pihak yang menentang itu? Pihak-pihak yang menentang itu dikenali sebagai, ini kedua ni. Golongan nasionalis Melayu radikal. Yang ni nanti kita kenal, okey, awak tambahlah kat sini. Mereka ni dikenali sebagai Putera. Kenapa saya pula? Bukan saya tau. Bukan saya. Putera, Pusat Tenaga Rakyat. Okey, Pusat Tenaga Rakyat, Putera ni. Awak just tulis nama besar je semua. Okey, dan pihak yang kedua yang menentang PTM ini, yang menentang jawatan kuasa kerja ini adalah terdiri pada golongan bukan Melayu, iaitu siapa? All Malaya Council of Joint Action, AMC
JA. AMCJA. Putra dan AMCJA lah. Tapi AMCJA ni ada pecahan dia lagi. Putra ni ada pecahan dia lagi. Ada api, awas, batas, PKMM banyak. Itu nantilah kita tengok. Okay, tapi yang basic-basic ni awak kena tahu dulu. Okay. Okay, dan mereka ni, mereka sebenarnya menolak pembentukan perjanjian PTM 48 sebab mereka ada idea yang lain. Diorang tak suka perlembagaan ataupun perjanjian PTM itu. Diorang lebih suka apa orang kata perjanjian yang lain yang mereka sebut sebagai perlembagaan rakyat kerana mereka nak mencadangkan sebuah perjanjian baru ataupun perlembagaan lain bagi menggantikan PTM 48 yang dinamakan perlembagaan rakyat. Okey, so ini semua adalah sedikit latar belakang penubuhan PTM 48. Okey, soalan bonus. Saya rasa kat nota korang kosong kan kat sini. Awak tulislah jawapannya. Boleh tak? Memang dah ada jawapan dah. Oh, dah ada jawapan Oh, yang print baru tu Okey. So yang mana yang tak print baru tu, ini jawapannya lah. Soalan bonus. Mengapakah golongan nasionalis Melayu radikal, Putra tu bukan putera saya Putra, dan bukan Melayu AMCJA menentang pembentukan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu? Kenapa diorang menentang? Walaupun orang Melayu lain semua suka, raja-raja lain suka, UMNO suka. Kenapa mereka suka? Tapi mereka menentang. Hal ini kerana ketika perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dibentuk, mereka tidak terlibat. Itu yang awak kena tahu tu. Mereka tidak terlibat dalam jawatan kerja yang ingin membentuk perjanjian tersebut. Okey, itu je point dia. Mereka tak suka PTM 48 tu sebab British tak ajak diorang. British tak ajak diorang ni. British hanya ajak wakil raja-raja Melayu dan wakil-wakil UMNO sahaja. Boleh faham tak? Liana faham tak? Sunyi sepi dah semua. Boleh. Boleh cikgu, boleh. Boleh bang, ya. Serius lah, kalau seorang cakap baru semua berserentak cakap Saya confused, cikgu panggil siapa? Saya panggil Liana. Dekat kereta cikgu. Awak dalam kereta? Allah Akbar. Berjalan-jalan ke? Jangan pusing adik. Pergi COD. Tapi saya bawa buku nota. Tapi saya ajar ni dengar tak? Dengar. Dengar okey, tak apa. Yang penting ambil input tu. Okey, saya risau ni awak nanti tak tertinggal dia ni. Okey. Ya Allah. Okey, seterusnya. Mana tadi? Alamak, kenapa hang ni? Okey, seterusnya ni. Soalan bonus dah salin Yang mana yang kosong tu salin lah jawapannya. Poin dia hanya kerana mereka tidak terlibat dalam jawatan kuasa kerja. Mereka cemburu. Kenapa British tak ajak diorang? British hanya ajak wakil raja-raja Melayu dan UMNO saja. Okey. Kemudian kita nak tengok pula apa maksud persekutuan. Ini soalan ni famous juga ni. Sebenarnya topik persekutuan ni lebih detail sekali. Buku teks sejarah form 5 nanti awak belajar form 5 nanti bab 3 bab 3 nanti awak akan belajar tentang topik persekutuan. Akan cerita lebih detail apa maksud persekutuan. Okey, tapi kat dalam buku teks awak, buku teks tingkatan 4, maksud persekutuan dia hanya senaraikan 2 sahaja yang ini. Okey, nampak tak yang saya highlight ni? Kat buku teks awak tingkatan 4, maksud persekutuan hanya ada 2 maksud je. Tapi kat sini saya tambah sendiri isi yang ini terdapat kat buku teks tingkatan 5. Okey, yang mana tak print baru tu awak boleh tambah je isi saya ni. Kenapa saya suruh awak minta tambah? Sebab kalau soalan SPM dia akan combine kan form 4 dan form 5. Pernah juga skema SPM terdapat dalam jawapan dalam buku teks tingkatan 3. Sebab tu saya sekali arungkan. Maksudnya saya tak orang kata
maksud persekutuan ni untuk tingkatan 4 saya tak bagi awak 2 je. Saya bagi semua yang maksud daripada tingkatan 5 supaya awak terus tahu. Awak akan lebih tahu berbanding kawan-kawan awak yang lain. Apakah yang dimaksudkan dengan maksud persekutuan. Tapi maksud persekutuan yang paling awak perlu tahu, yang atas sekali ni, paling penting maksud dia. Mesti merupakan gabungan beberapa buah negeri dalam satu unit pentadbiran. Yang ini wajib awak tahu dulu apa itu maksud persekutuan, iaitu gabungan beberapa buah negeri dalam satu unit pentadbiran. Kadang-kadang digunakan dalam satu unit politik, kadang-kadang digunakan perkataan dalam satu unit pemerintahan, satu unit kerajaan. Sama lah tu, semua sama maksud. Okey, kadang-kadang dia tak guna perkataan gabungan, kadang-kadang digunakan perkataan penyatuan. Sama sebenarnya sama maksud. Penyatuan beberapa buah negeri boleh, gabungan beberapa buah negeri boleh. Okey, bila Johor dengan Melaka, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Pahang bergabung menjadi satu unit pentadbiran, ianya dikenali sebagai persekutuan. Alamak, sekejap ada orang call lagi ni. Liana, kau siapa? Yo. Si Odi tu makanan tu. Lama dah tak keluar. Dengan Shu ke? Dek. Tak Ni dengan ni. Cakap hai Amir. Hai. Alright. Okey, sambung. Okey, tu maksud persekutuan jelas lepas tu maksud persekutuan yang lain, setelah gabungan beberapa buah negeri dibentuk untuk membentuk satu unit pentadbiran, mereka terdiri daripada kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Okey, awak kena tahu kerajaan pusat kadang-kadang dikenali sebagai kerajaan persekutuan. Okey, boleh faham tak? Kerajaan pusat ni sebenarnya juga dikenali sebagai kerajaan persekutuan. Lama. Apa lagi? Persekutuan. Okey. Dan maksud persekutuan yang ketiga, terdapat pembagian kuasa dalam sistem pentadbiran. Pembagian kuasa yang dimaksudkan ni, pembagian kuasa antara siapa? Okey, pembagian kuasa ni terdiri daripada kerajaan pusat dan kerajaan negeri, mempunyai bidang kuasa yang tersendiri yang telah diperuntukkan oleh perlembagaan persekutuan. Inilah maksud persekutuan. Okey, siapa tahu nama persekutuan negara kita sekarang dikenali sebagai apa? Nama persekutuan negara kita sekarang dikenali sebagai apa? Siapa boleh bagi jawapan? Wilayah persekutuan. Nama? Wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan. Kurang tepat. Boleh cuba lagi tak? Kuala Lumpur. Nama persekutuan Selangor. negara kita dikenali sebagai apa? Selangor. Selangor. Itu negeri. Selangor tu negeri, bukan persekutuan. Ada? Putrajaya. Siapa tahu nama wilayah? Wilayah bukan. Fadni cakap Putrajaya. Putrajaya. Putrajaya tu hanya sebahagian kerajaan persekutuan. Maksud saya nama negara persekutuan kita dikenali sebagai apa? Nama negara negeri. persekutuan. Nama negara persekutuan kita dikenali sebagai apa? Malaysia. Malaysia, itu jawapannya. Itu.
Itulah negara persekutuan kita zaman sekarang dikenali sebagai Malaysia. Itulah persekutuan kita sekarang. Kalau tahun 1948 persekutuan kita masa itu dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Sampai kita merdeka. Okey. Nurin. Kita merdeka bila, Nurin? Okey, saya dah pro lah. 31 Berapa? Ogos. Ha? Tahun? Tahun? 1957. Terkira-kira lah. Nak tarik kemerdekaan apa lupa. 31 Ogos 1957. Okey, nama persekutuan kita masa tu apa? Ada yang nak cakap? Tanah Melayu lah. Nama lengkap. Persekutuan Tanah Melayu. Ya, betul. Jangan takut-takut Nurin. Jawab je, confident. Okey, nama persekutuan negara kita masa kita merdeka, start tahun 48 sampai kita merdeka, kita masih dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Okey, awak tahu tak nama negara kita Persekutuan Tanah Melayu tu digunakan sampai tahun bila? 1957. 57 kita PTM lagi. Maksudnya Sampai 1963. Ya betul. Saya tak tahu cikgu, dia terror daripada saya tu. Irfan, nanti awak ramai musuh ni Irfan. Abang tu dah lama Try je, saya try je. tahu. Ada, tak apa. Abang tak ingat tak ada Kita dekat dia buat malu tu. Okey. Ni saya nak beritahu awak dekat sini. Saya type kat sini. Okey, masa satu saya nak check kat sini nanti biar korang nampak lah. Sorry. 1 April 1946 negara kita dikenali sebagai Malayan Union. Itu persekutuan kita. Lepas tu Februari 1948 hingga kita masih Persekutuan Tanah Melayu. Lepas tu 31 Ogos 1957 nama negara kita masih Persekutuan Tanah Melayu. Sampailah 16 September 1963 barulah nama negara kita, nama persekutuan kita dikenali sebagai Malaysia. Okey, awak tengok tak yang saya type kat tepi tu? Okey, nama-nama persekutuan negara kita masih 1 April 46 nama negara kita Malayan Union ataupun Kesatuan Malaya, sama ya. Lepas tu Februari 48 nama negara kita Persekutuan Tanah Melayu. Sampailah kita merdeka 31 Ogos 1957. Negara kita juga masih dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian masuk 16 September Hari Malaysia. Ingat tau, 16 September kan Hari Malaysia. Okey. Tahun 1963 negara kita ubah nama. Persekutuan negara kita dikenali sebagai Malaysia. Disebabkan apa? Disebabkan Singapura, Sarawak dan Sabah menyertai Persekutuan Tanah Melayu gabung. Sebab Sabah Sarawak bukan Tanah Melayu tau. Sabah Sarawak bukan Tanah Melayu. Jadi kita terpaksa ubah nama. Kita ubah nama nak jaga hati diorang mungkin. Kita namakan negara kita sebagai Malaysia. Alright, sampailah sekarang kita masih lagi nama persekutuan kita kekal Malaysia. Okey, boleh faham tak? Boleh saya sambung. Faham. Okey. Korang masa PDPR cikgu ajar korang tak tanya-tanya Korang tanyalah. Saya pun dalam kelas kan, kat kelas sekolah hambar je budak-budak ni kan. Yang korang ni nasib baik korang ni respon sikit lah. Kalau kat kelas sekolah kan, diam macam tu. Diorang ni takut ke? Yang ada respon jugalah kan. Yang diam-diam je. Saya tak tahulah diorang ni faham ke tak faham ke. Tapi bila kita nak tahu murid tu faham ke tak faham melalui peperiksaan, kalau dia tak ada jawab dia sebenarnya dia kosong. Kita risau macam tu. Okey, seterusnya jawatan kuasa kerja. Okey, ini cerita tentang jawatan kuasa kerja. Ingat
Jawatan kuasa kerja, ingat perkataan jawatan kuasa kerja, ingatlah peranan dan tugas dia apa dia. Tugas peranan jawatan kuasa kerja ialah ingin membincangkan asas perjanjian PTM 48 dan merangka perjanjian PTM 48. Okey, itu je bidang tugas jawatan kuasa kerja. Kalau soalan tanya, siapakah pihak yang bertanggungjawab merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 48? So awak ingatlah jawapannya ialah jawatan kuasa kerja tahun 48. Bukan 57 bukan 57, bukan 63. Okey. 57 dengan 63 tu lain. Tak silap saya kalau 57 tu rundingan yang kat London tu. Okey, jawatan kuasa eksekutif tu nanti. Okey, nanti ada jawatan kuasa eksekutif semualah. Tu lain. Yang ni untuk tahun 48 jawatan kuasa kerja. Okey. Sorry, 57 tu Suruhanjaya Red Suruhanjaya Red nanti buat. Kalau awak yang dah belajar yang kat sekolah dah bab lain tu, awak dah jumpalah Suruhanjaya Red tu apa. Okey. Untuk membincangkan perjanjian PTM 57. Nanti kat Malaysia pun nanti jumpa lagi. Siapa pula yang buat perjanjian Malaysia pula? Nanti awak akan jumpa lah jawatan kuasa apa pula, eksekutif ke apa semua Jawatan kuasa antara kerajaan semua ada terbabit, Suruhanjaya Pobol semua ada terbabit lah kat situ. Okey, kemudian cadangan. Okey, apakah cadangan-cadangan ataupun idea-idea yang ingin jawatan kuasa kerja ingin bentuk? Okey, cadangan dia dalam jawatan kuasa kerja ni, cadangan dia iaitu mereka ingin menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran serta 2 buah negeri selat. Okey, semua negeri Melayu ni maksudnya negeri-negeri yang ada raja. Berapa negeri yang ada raja? Siapa tahu? Berapa negeri-negeri Melayu yang ada raja? Berapa buah negeri? 4. Negeri yang ada raja. Negeri yang ada raja ada 4. 9. 9. Ya, 9 4 sikit sangat lah Nuri. Yakinnya Awak kalau yang ada raja. Johor ada raja tak? Johor ada raja tak? Tak ada. Ada tu. Tak ada. Ada. Sultan lah. Johor ada ke tak ada raja? Tak ada. Aduh. Tak ada. Johor ada raja. Sultan Johor tu raja. Bukan Sultan. Sultan lain Sultan lah je tu. raja. Lain lah je. Kan raja sama je kan. Ya Allah. Kenapa awak tak percaya dengan saya? Saya cikgu ke awak cikgu? Tapi raja adalah Sultan. Sultan tu raja gelaran. Sultan tu adalah gelaran. Raja tu Ya ke? mereka memang golongan raja, tetapi sultan tu gelaran. Okay, so Johor ni ada raja yang digelar Sultan Johor. Okay, jap aku nak type ni negeri-negeri yang ada raja ni. Negeri-negeri yang beraja. Okay. 1, Johor. Okey, Melaka ada raja ke tak ada? Melaka ada raja ke tak? Tak ada. Tak ada. Okey, Syafina ada terleft Line tak kuat Okey, Johor ada raja. Okey, Melaka tak ada Okey, atas negeri Melaka negeri apa? Atas negeri Melaka dalam peta Malaysia. Atas Melaka negeri apa? Ya 9. Ya, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ada raja ke tidak? Tak ada kot. Tak ada. Ada. Negeri Sembilan ada raja yang dipanggil yang di-Pertuan Besar. Yang Pertuan Besar So Negeri Sembilan ada raja. Okey. Atas Negeri Sembilan. Yang lain senyap je. Selangor. Ya, Selangor. Selangor ada raja ke tak? Aduh. Ada. Ada. Okey. So 3 Selangor. Saya type lah ke sini cepat. Okey, Selangor. Siapa Risha tu? Okey. Liana. Oh, Risha Liana.
Okey, 4 Selangor. Okey, Perak ada raja. Atas Selangor negeri Perak ada raja. 5 atas Perak Kedah, negeri Kedah. Kedah ada raja, Sultan Kedah. Pulau Pinang ada raja tak? Pulau Pinang? Tak ada. Tak ada. Ya, tak ada sebab dia negeri selat. Okey, atas Kedah negeri apa? Kelantan ke? Atas negeri Kedah. Bukan Kelantan, Kelantan sebelah dia. Iaitu Faham negeri tak? Perlis. Korang hafal tak peta Malaysia? Tak. Korang kena hafal tau peta Malaysia ni, jadi korang faham nanti. Okey, Perlis ada raja, tetapi Perlis dia tak guna gelaran sultan Dia dipanggil Raja Perlis. Okey, Kelantan ada raja. Okey, Kelantan ada raja. 8 Terengganu ada raja, Sultan Terengganu. Dan 9 Pahang ada raja, Sultan Pahang. Yang sekarang dah jadi yang di Pertuan Agong. Okey, so kat situ negeri-negeri yang ada raja hanya ada 9 raja-raja Melayu. Dalam majlis raja-raja Melayu pun ada 9 orang raja. Okey, mereka bergila-gila akan jadi yang di Pertuan Agong 5 tahun sekali bergila-gila. Okey. So, kat sini nak sebut kat sini, antara cadangan jawatan kuasa kerja ialah selain menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran serta 2 buah negeri selat. Maksudnya gabungkan semua tu. Negeri-negeri Melayu tu, maksud negeri Melayu tu negeri yang beraja Kau boleh faham Maksud negeri Melayu tu negeri yang beraja. Gabungkan negeri Melayu dan 2 buah negeri selat. 2 negeri selat yang dimasukkan tu negeri apa? Pulau Pinang. Ya, Pulau Melaka. Pinang dan Melaka. Singapura tak masuk Singapura tak dimasukkan dalam Persekutuan Tanah Melayu. Singapura hanya dimasukkan dengan kita tahun 1963. Masa tu negara kita dikenali sebagai Malaysia. 16 September 1963, Singapura join sekejap je. Sebelum dia keluar dengan negara kita lebih kurang 9 Ogos 1945 dia keluar. Okey, dia keluar dia membentuk negara dia sendirilah. Okey, sekejap je dia dengan kita 2 tahun macam tu lah Singapura dengan kita. Okey, seterusnya cadangan jawatan kuasa kerja yang kedua ialah memulihkan kedudukan dan kedaulatan raja-raja Melayu. Itu awak kena ingat lah, cadangan jawatan kuasa kerja. Sebab dia tahu, sebelum itu negara kita mengamalkan Malayan Union kan. Masa negara kita mengamalkan Malayan Union, kedudukan raja-raja Melayu sangat merosot, duduk di paras rendah. Kedudukannya sangat terjejas lah kedudukan raja-raja Melayu. So, apabila jawatan kuasa kerja telah dibentuk yang ingin membentuk perjanjian PTM 48, mereka mencadangkan bahawa kedudukan raja-raja Melayu perlu dipulihkan semula. Okey, itu cadangan jawatan kuasa kerja yang nombor 2. Okey, so nombor 3. Apa cadangan jawatan kuasa kerja nombor 3? Iaitu ingin menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okey, itu ketiga. Sebab masa Malayan Union, orang Melayu tak ada hak istimewa. Orang Melayu tak diberikan kedudukan istimewa. Mereka sama ratakan semua kaum. Okey, termasuklah orang-orang imigran. Orang Melayu ni sama kedudukan. Tapi apabila jawatan kuasa kerja ditubuhkan nak membentuk PTM ni, okey, mereka mencadangkan bahawa kita kena pelihara semula kedudukan istimewa orang Melayu supaya mereka menerima. Okey, boleh faham tak? Okey, yang keempat. Cadangan jawatan kuasa kerja yang keempat memperkenalkan syarat kerakyatan yang lebih ketat. Syarat kewarganegaraan ataupun kerakyatan yang lebih ketat. Sebab masa zaman Malayan Union, syarat kerakyatan sangat longgar. Mudah membenarkan imigran luar jadi rakyat Malayan Union. Yang itu orang Melayu tak suka. Dan apabila jawatan kuasa kerja cuba mencadangkan syarat kerakyatan lebih diperketatkan, maka kemungkinan orang Melayu akan bersetuju. Raja-raja Melayu pun akan bersetuju untuk menerima cadangan ini dalam membentuk perjanjian PTM 1948. Okey, cadangan jawatan kuasa kerja yang terakhir, cadangan dia supaya perlu memperkenalkan Dewan Perundangan Negeri untuk setiap negeri. Okey, maksudnya kat sini
negeri Johor ke, Melaka ke, Perlis ke, Pahang ke, Kelantan ke, ada Dewan Perundangan Negeri masing-masing. Mereka maksudnya ada kuasa diorang jugalah. Sebab diorang kan nak gabungkan kan. Kalau tengok nombor 1 tu, cadangan diorang, satukan semua negeri Melayu kan. Tapi pada masa sama kita jaga juga kerajaan negeri ni, kebajikan kerajaan negeri. Maksudnya kerajaan negeri pun ada kuasa perundangan dia sendiri. Dia ada kuasa perundangan dia sendiri. Okey. Saya bagi awak faham, untuk peperiksaan awak faham dan ingat masuk dalam kepala lah. Okey, kena hafal lah. Okey, awak faham kena fahamkan dan ingat untuk awak terjemahkan dalam kertas peperiksaan. Okey, sebab peperiksaan tu merupakan tanggungjawab awak sendiri. Seterusnya. Ni anggota-anggota yang terlibat dalam jawatan kuasa kerja. Banyak orang-orang ni. Saya pun tak berapa nak hafal semua nama-nama ni. Saya kenal beberapa saja. Saya yang mudah ingat ni saya letak nama dia di atas-atas lah. Okay, macam Datuk Hamzah Abdullah ni famous lah dengan Datuk ni Ahmad Kamil ni. Okay, Wakil UMNO ni Datuk Jaafar, of course lah paling popular. Sebab dia ni pengasas UMNO. Bapa UMNO. Bapa UMNO ni bukan Tunku Abdul Rahman tau. Saya pernah beritahu kat murid tau. Kalau lah Datuk Jaafar ni, dia tak pernah pun keluar UMNO, Perdana Menteri pertama Malaysia ataupun Perdana Menteri PTM 57 itu, yang pertama adalah Datuk Jaafar. Itu pandangan saya. Sebab dia yang mengasaskan UMNO, dia dah Presiden UMNO yang pertama. Kalau dia tak keluar UMNO masa tu, tentulah dia jadi Perdana Menteri yang pertama negara kita. Tapi sebabkan dia keluar daripada UMNO dan diwujudkan parti baru, nama dia Independence Malaya Party IMP dan Parti Negara. So dia memang tak jadi Perdana Menteri lah, dia tak berkuasa kan. Dia tak menang pilihan raya. Okey. Tunku Abdul Rahman yang kekal dengan UMNO dia jadi Perdana Menteri. Okey. Datuk Jaafar ni orang Johor, alright, Batu Pahat. Kenal kan Datuk Jaafar ke tak kenal? Kenal. Kenal Fatanin kenal tak Datuk Jaafar? Pernah nampak muka dia? Takut. Okey. Mana contoh muka dia Datuk Jaafar? Nak tunjuk muka dia. Korang kena kenal ni Datuk Jaafar ni. Orang famous kot. Dia pun pernah menjadi Menteri Besar, Menteri Besar Johor Dia bukan Menteri Besar yang pertama juga ke Ego? Ya. Menteri Besar. Yang tak pernah kenal Datuk Jaafar siapa ni, saya nak tunjuk kejap mukanya. Nampak tak muka dia? Handsome. Inilah muka Datuk Jaafar. Ex husband Nurin. Yang ini Perdana Menteri ketiga. Yang ni Tun Bin On. Ini anak dia. Yang ni Datuk Jaafar ni atas-atas ni. Keturunan Datuk dia Jaafar hidup ni. sampai sekarang ke? Ada. Isyamuddin. Kenal tak Datuk Isyamuddin? Tu keturunan dia lah. Handsome. Isyamuddin. Datuk Isyamuddin. Isyamuddin. Hussein. Ni Isyamuddin. Ini keturunan dia. Kenal tak? Awal try Oh, Nurin. good looking. Keturunan Datuk Serius? Jaafar ni. Tak kenal?
Kenal kan? Ustaz Kenal. Luki. Cikgu dia ni menteri apa dekat Perdagangan. Kanan. kabinet. Wah, menteri perdagangan. Oh, Cuba klik gambar bini dia tu. Jelas dia. Bini dia? Dah. Cuba zoom sikit. Oh, saya lagi lawa. Wah, ini family dia. Orang-orang kaya dia ni tak pernah merasa susah Dia ni sebab daripada keturunan dia pun Sugar dah orang-orang daddy. besar. Ha? Sugar daddy Okey. Nurin. Dah jadi husband dah pun. Dah. Dah cukup. Sambung. Okey, jap. Okey, sambung. Okey, tengok nota saya tu yang apa? Anggota-anggota yang terlibat dalam jawatankuasa kerja ada 3 wakil, iaitu wakil Raja-Raja Melayu, wakil UMNO dan wakil British. Kalau nak individu, itulah nama-namanya, awak bolehlah. Kalau berminat untuk ingat setiap nama tersebut, silakan. Okay, tak ada masalah pun nak ingat siapa wakil-wakil yang terlibat dalam jawatan kuasa kerja. Okay? Tapi apa pun basicnya awak kena tahu senarainya. Okey, yang ni paling penting lah. Kita nak kenal pula siapa pula pihak-pihak yang menentang pembentukan jawatan kuasa kerja ni. Okey, siapa pula pihak? Ada juga pihak yang menentang yang seperti awal-awal yang saya sebelumnya saya sebut. Ada pihak-pihak yang menentang pembentukan kuasa kerja ini dan menentang perjanjian di Melayu PTM 48 lah. Okey, menentang PTM 48. Okey, so ada 2 golongan. Alamak, sekejap. Dah keluar belum slide saya ni? Dah. Dah. Okey. Dia, sekejap laptop saya hang sikit ni. Berat lah. Tak tahulah, mungkin dah penuh sangat dokumen ni. Cikgu masukkan Okey. dalam hard disk. So ni pihak-pihaknya. Okey, ada nasionalis Melayu radikal yang kita sebut sebagai PUTRA, Pusat Tenaga Rakyat. PUTRA ni kalau penuh dia Pusat Tenaga Rakyat. Okey, kemudian ada golongan bukan Melayu yang dikenali sebagai AMCJA. Nanti awak ingat, awak sangkakan semua Melayu sokongan, tapi ada juga Melayu yang tidak menyokong usaha jawatan kuasa kerja dan perjanjian PTM 48. Okey, apa faktor-faktor orang Melayu ini yang menentang ni? Tapi mereka ni bukan disebut Melayu-Melayu biasalah. UMNO tu bukan. Mereka digelar Melayu radikal. Nasionalis Melayu radikal. Nanti akan ada soalan kenapa British menganggap mereka sebagai Melayu radikal. Nanti ada saya keluarkan soalan, nanti awak tengok jawapannya lah. Okey, apa faktor-faktor mereka menolak perjanjian tersebut? Okey, kerana mereka menganggap British hanya berunding dengan UMNO sahaja secara tertutup. Boleh faham tak? UMNO ni orang apa? Majoriti Melayu kan? British hanya ajak UMNO saja dalam jawatan kuasa kerja dalam membicarakan perjanjian PTM 48 itu. Sebab tu mereka menentang. British hanya berunding dengan UMNO sahaja secara tertutup. Tak ajak diorang. Golongan PUTRA ni mereka tak ajak. Golongan PUTRA ni siapa? Golongan PUTRA ni semua ni. Ada Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Pemimpin PKMM. Okey, ada API. Angkatan Pemuda Insaf yang dipimpin Ahmad Bustamam. Okey. Pemimpin-pemimpin ni semua British tak ajak diorang nama-nama ni famous tau. Burhanuddin Al-Helmi, Ahmad Bustamam, Syamsiah Fakih. Syamsiah Fakih ni perempuan Syamsiah Fakih. Okey, pemimpin Angkatan Wanita Sedar, AWAS. Awak hafalkan yang short form ni pun tak apa akronim ni je pun tak apa. PKMM, API, AWAS, GERAM pun ada. GERAM tu apa? GERAM tu Gerakan Angkatan Muda. Okey, Gerakan Angkatan Muda.
Pemimpinnya Aziz Ishak dan Abdul Samad Ismail. Okey, Batas dipimpin oleh Musa Ahmad. Dipimpin oleh Musa Ahmad. Dan manakala Hizbul Muslimin dipimpin oleh Abu Bakar Al-Bakir. Bukan Bakirah. Abu Bakar Al-Bakir. Potong kat nota awak saya tulis Bakirah ke? Tertypo tu, terlajak type. Sekejap betul lah, Abu Bakar Al-Bakir. Okey. Saya tertype lebih pula. Abu Bakar Al-Bakir. Right. So, awak kena ingat nama-nama dan nama-nama pertubuhan parti politiknya lah. Nama pertubuhan-pertubuhannya. Okey, PKMM ni famous, memang famous. Parti Kebangsaan Melayu Malaya yang dipimpin Dr. Burhanuddin Elmi. Semua ini adalah mereka bergabung membentuk pertubuhan yang dinamakan PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat. Mereka ni tidak diajak oleh British dalam berunding untuk membentuk perjanjian PKM 48. Okey, British tidak melibatkan PKMM dalam jawatan kuasa kerja. Itu faktor-faktor kenapa mereka menentang jawatan kuasa kerja dan PKM 48. Okey, jelas? Ini infonya. Kesemua golongan ini, pertubuhan-pertubuhan yang atas tu, semuanya bergabung dan membentuk Pusat Tenaga Rakyat ataupun ringkasannya PUTERA yang menentang idea pembentukan Persekutuan Tanah Melayu kerana tidak melibatkan mereka. Yang tidak melibatkan mereka kerana. Lepas tu, yang tadi Melayu Radikal kan? Tadi dah ceritakan tentang nasionalis Melayu Radikal. Kemudian kita nak tengok pula pihak yang kedua yang menentang jawatan kuasa kerja dan juga menentang pembentukan perjanjian PTM 48. So golongan bukan Melayu, terdiri pada golongan bukan Melayu ataupun dikenali sebagai AMCJA. Apa faktor-faktor dia orang menolak ni? Faktor-faktor mereka menolak perjanjian PTM 48. Mereka menganggap British tunduk dengan kemahuan UMNO. Orang-orang bukan Melayu ni, AMCJA menganggap British hanya ikut kemahuan UMNO. Sebab tu mereka menolak. Dan mereka menuduh jawatan kuasa kerja ini tidak demokratik. Ini ayat ni, ingat ni. Takut-takut keluar kertas soalan objektif kan. Tidak demokratik. Mereka menganggap jawatan kuasa kerja ini tidak bersifat demokratik. Demokratik tu demokrasi. Lebih kurang lah sama maksud. Demokratik tu demokrasi. Kenapa dia anggap jawatan kuasa kerja ini tidak demokrasi? Sebab tak melibatkan suara ramai orang. Mereka hanya mengambil beberapa pihak saja untuk diambil pemikiran diorang. Maksudnya mereka ambil wakil Raja-Raja Melayu dan UMNO saja cadangan diorang. Tapi cadangan orang-orang lain daripada PUTERA dan AMCJA tidak diambil. Pandangan diorang tak diambil. Sebab tu mereka menganggap British ataupun jawatan kuasa kerja itu tidak bersifat demokratik. Sebab tidak mendengar suara mereka. Okey? Sebab tu mereka sendiri bergabung, nanti awak akan tengok PUTERA dengan AMCJA, Melayu Radikal dengan bukan Melayu bergabung bersatu padu dan mereka ingin membentuk sebuah perjanjian diorang sendiri yang dikenali sebagai Perlembagaan Rakyat. Okey, mereka nak mencadangkan perlembagaan rakyat ni supaya diterima dalam perlembagaan PTM itu. Tapi British menolak. British tak suka pandangan diorang. British hanya menerima pandangan UMNO dan wakil Raja-Raja Melayu dalam jawatan kuasa kerja yang dibentuk oleh mereka. Okey. Golongan bukan Melayu menubuhkan All Malaya Council of Joint Action AMCJA yang dipimpin oleh Tan Chen Lock. Okey, nak tengok muka Tan Chen Lock, buku teks muka surat 128. Muka surat 128, itulah wajah Tan Chen Lock. Okey, Tan Chen Lock menentang perjanjian PTM 48 ni. Okey.
AMCJ itu daripada siapa? Ada 3 pemimpin, iaitu daripada Pan Malayan Federation of Trade Union, PMFTU, panjang dipimpin Chan Lu, dan MIC, Malayan Indian Congress, John TV. Okay? Dan MDU, Malayan Democratic Union, John Iber. Iber ke Iber nak sebut ni? John Iber. Okay, so semua ni adalah golongan bukan Melayu yang bergabung. Apabila mereka bergabung membentuk AMCJA. Sama juga kat sebelah kiri ni, kalau tengok saya buat pecahan, banyak pertubuhan Melayu. Mereka ni digelar Melayu Radikal oleh British. Yang memberikan gelaran radikal itu sebenarnya orang British sendiri. Orang British sendiri yang memberi gelaran Melayu-Melayu ini semua sebagai Melayu Radikal. Kenapa mereka gelarkan radikal kepada mereka? Sebab mereka menentang British. Okay? Kalau UMNO tak menentang British, UMNO mengikut kemahuan British lah. Tetapi pada masa sama ada pandangan mereka juga, pandangan mereka sendiri juga. Mereka pun berbincang lah bersama-sama. UMNO dengan British berbincang sama-sama untuk membentuk sebuah negara yang lebih baik lah. Bersama dengan wakil raja-raja Melayu. Okay? Seterusnya. Ni kesimpulannya. Bacalah kesimpulannya. Dah baca dah? Kesimpulan? Dah. Faham tak? Ada yang tak faham tak? Yang tak faham boleh tanya Boleh tanya Tolonglah tanya. Kalau ada yang tak faham lah. Kalau yang macam dah faham, buat apa nak tanya lagi kan? Okay. Yang tak faham ni tanya je. Saya suka murid bertanya. Kadang-kadang ada juga setengah murid dia tanya benda yang saya pun tak jangka soalan tu. Jadi saya pun terbuka kan minda saya. So kalau tak faham tanya je. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab lah. Kalau yang betul-betul saya tak boleh jawab, saya akan jawab tak tahu. Jadi saya tak malu nak cakap tak tahu. Okay. Kadang-kadang memang tak semua manusia tahu semua benda kan. Ada benda yang apa benda ni? Betul juga korang tanya soalan ni. Saya pun terfikir juga kan. Macam saya lah, saya zaman sekolah kan saya pernah cerita kat awak kan. Dalam buku teks tingkatan 1 buku teks silibus lama tau. Buku teks sejarah tingkatan 1, masa tu tentera Melaka, Sultan Mahmud lah, tentera Sultan Mahmud, tentera Melaka berperang melawan tentera Portugis. Tentera Portugis menggunakan senapang meriam tau. Manakala tentera Melaka, tentera Sultan Mahmud Shah menggunakan keris, lembing, tombak. Masa tu saya fikir tau dengan logik. Beraninya tentera Melaka gunakan alat-alat tradisional ni. Lepas tu disebut pula nanti akhir pembelajaran tu dia akan terangkan apa faktor tentera Melaka kalah dengan tentera Portugis menyebabkan Kesultanan Melaka tumbang di tangan Portugis. Faktor antara jawapannya buku teks sejarah buku teks disebut faktornya kerana perbezaan penggunaan senjata antara tentera Melaka dengan tentera Portugis. Kerana tentera Melaka menggunakan senjata tradisional, manakala tentera Portugis menggunakan senjata moden. Itu faktor Portugis menang. Tapi sebenarnya fakta sejarahnya tentera Melaka dah guna senapang dah, dah guna ada senjata dah, ada meriam dah. Kalau itu pihak muzium cerita tau. Jadi buku teks dulu tu salah. Itu yang saya masih dulu saya dah tanya-tanya tapi saya tak berani nak tanya lah kan kat cikgu kan. Tapi bila kita dah besar, alamak dah terbuka minda tu. So kalau awak ada rasa baca-baca buku teks ni ada benda yang tak kena kat kepala otak awak, silakan tanya. Manalah tahu saya pun terfikir kan. Okay. Lepas tu pula saya fikir kan, zaman tu masa kerajaan Melayu Melaka berkuasa kat dunia, pada masa sama kerajaan Islam besar ada tau kat Turki, nama dia Empire Osmania, Ottoman Turki tu. Ottoman tu, kerajaan Ottoman tu ada kan. Okay, saya pun fikir,
Ottoman Turki tak, Empire Osmania ni tak bantu Melaka ke? Masa tu kan saya sekolah lah. Tapi rupanya memang ada bantuan bagi bantuan senjata. Mereka perlukan bantuan juga sebenarnya. Okay? Itu yang diceritakan pihak muzium lah. Yang saya pergi lawatan kat Muzium Johor, kat Kota Tinggi diorang cerita sejarah. Saya pun baru tahu masa tu lah. Jadi apa yang persoalan yang zaman sekolah saya tak berani nak tanya kat cikgu, dah terjawab. Lewat bila saya dah besar. Okay. Azan sekejap. Okay. Kita sampai pukul 5 kan? Okay. Ada lagi 25 minit lagi. Okay ni. Sekejap Bagi tadi mana? Okey, masih bertahan Anik, okey? Boleh? Anik, say hi. Hilang dah Anik. Patinin ada? Ada cikgu. Dahia ada? Ada. Irfan? Alhamdulillah masih ada. Khairil? Ada. Izwan? Apa tu? Tak dengar lah Izwan? Ada. Ada. Okay, slow. Jauh sangat suara. Rashid ada? Ada cikgu. Syafina? Ada cikgu. Jauh suara awak. Okay, so mana Liana? Hilang. Liana gimana? Tak tahu dah, hilang dah. Anik. Hello Anik, kau kat mana Anik? Merayau rumah ni. Aduh. Ni masuk YouTube ni Anik. Saya panggil awak ni. Awak tak ada ni, kantoi. Okay, so saya sambung. Okay, kemudian kita masuk satu topik iaitu sumbangan nasionalis
Melayu radikal. Okey, sebenarnya kat buku teks ni dia juga nak menceritakan bahawa golongan Melayu radikal juga ada memberikan sumbangan pada negara. Okey, kat sinilah disebut. Okey, so soalannya, contoh soalan, perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ataupun Perlembagaan Persekutuan ditentang gerakan nasionalis Melayu radikal. Meskipun demikian, mereka juga menyumbang jasa terhadap tanah air. Nyatakan sumbangan-sumbangan mereka. Contohlah keluar soalan macam ni kan. Okey, kalau kat buku teks lama tak ada cerita benda-benda ni, tapi buku teks baru ni saya tengok dia macam nak bersifat adil kepada semua pihak. Okey, pihak UMNO, pihak pihak British, pihak golongan haluan kiri, dia nak seimbangkan dia nak menceritakan fakta. So awak kena ambil tahulah buku isi kandungan buku teks ini, sebab ini takut masuk exam kan. Okey. So apakah sumbangan-sumbangan golongan Melayu radikal ini? Okey, sumbangannya antara pertama, mereka juga nak berhasrat nak membebaskan tanah air daripada penjajahan. Okey, yang kedua, mereka juga ingin menyatukan seluruh tanah Melayu. Idea diorang ni sama macam British. Idea diorang ni ada juga yang sama, ada juga yang tak sama. Macam salah satunya yang sama tu membebaskan tanah air tu biasalah okey, kemudian menyatukan seluruh tanah Melayu. Itu antara persamaan lah antara golongan UMNO dengan Melayu radikal yang dianggap radikal oleh British. Mereka ingin menyatukan seluruh tanah Melayu. Okey, samalah idea tu. Okay, yang ketiga, mereka tidak mahu bekerjasama, tidak mahu berkompromi. Berkompromi tu maksudnya bekerjasama lah. Tak mahu bekerjasama dengan penjajah dalam usaha untuk mendapatkan kemerdekaan. Mereka tak nak sebenarnya. Kalau boleh tu idea tu biar daripada diorang sendiri, orang tempatan, nak berjuang bersama-sama. Tapi sebaliknya mungkin mereka menganggap British hanya mengambil wakil UMNO saja untuk membentuk negara yang merdeka. Itu pandangan diorang lah. Okey, so yang keempat, mereka berusaha untuk memperjuangkan hak semua kaum. Okey, sebagaimana kalau kata UMNO dan parti perikatan lain, MCMIC nak berjuang hak semua kaum, mereka juga ke arah yang samalah. Mereka juga ingin berusaha untuk memperjuangkan hak semua kaum. Anik, kau ada tak Anik? Okey, so boleh tak saya tanya korang balik, golongan-golongan Melayu radikal ni siapa? Siapakah pihak-pihak golongan Melayu radikal? Ada pertubuhan apa yang ada kat situ? Khairil, tahu tak Khairil? Pihak mana yang dikatakan Melayu radikal ini? Putera, golongan Putera. Ya, Putera. Putera tu ada berapa pertubuhan yang ada kat situ, bawah tu? Boleh sebut tak? 2-3 je. Golongan Putera. Putera tu ada banyak pecahan tau. Okey, tak apalah, saya sebut je. Ada PKMM, ada API, ada AWAS, ada Batas kan, ada Hizbul Muslimin kan, Barisan Tani Malaysia, Batas lah tu. Okey. Itu semua tu adalah pihak Melayu radikal. Awak ingat tau pertubuhan yang kecil-kecil tu, ingat pemimpin diorang siapa? Lepas tu bila diorang gabung, barulah mereka dinamakan Putera. Okey, itulah Melayu radikal. So kita nak tahu sumbangan diorang ni apa. Okey. So seterusnya, sumbangan diorang ingin menekankan kebebasan hak bersuara. Okey. Sebab tu diorang menolak perjanjian PT48, sebab dia kata benda tu tak menekankan kepentingan hak suara semua orang. Sebab dia kata British hanya mengambil wakil Raja-Raja Melayu dan wakil UMNO saja. Mengambil idea diorang saja, tak ambil idea semua orang. Termasuk orang bukan Melayu. Jadi itu alasan diorang itu antara sumbangannya, diorang ingin memperjuangkan hak semua kaum. Alright. Seterusnya mereka ingin menekankan kebebasan hak berhimpun, dan mereka juga ingin menekankan kebebasan hak menerbitkan akhbar. Okey, akhbar. Contohnya Ahmad Bustamam. Ahmad Bustamam ni pemimpin siapa? Pemimpin pertubuhan apa? Siapa tahu Ahmad Bustamam ni pemimpin parti apa? Tahu tak? UMNO ke? Api. Bukan. Tengok nota. Yang tadi baru terangkan API, betul. API tu Angkatan Pemuda Insaf. Okey, Ahmad Bustamam ni adalah golongan yang dianggap Melayu radikal lah.
Awak jangan kata Ahmad Mustamam ni UMNO tau, salah. Salah fakta. Ahmad Mustamam ni golongan yang dianggap radikal oleh British. Okay. Siapa Ahmad Zahid tu? Liana. Liana. Okay. Kejap masuk, kejap keluar. Dia main cak-cak ke apa? Okay, seterusnya. Tadi saya nak sebut tadi tentang Ahmad Mustamam. Ahmad Mustamam ada terbitan akhbar dia sendiri. Nama akhbarnya adalah Suara Rakyat. Okey, ingat nama akhbar yang diterbitkan oleh Ahmad Mustamam, pemimpin API, Angkatan Pemuda Insaf. Nama akhbarnya adalah Suara Rakyat. Suara Rakyat sentiasa menyeru rakyat agar membebaskan tanah air daripada penjajahan. Maksudnya nak segera merdeka. Kalau UMNO dengan kalau UMNO, diorang tak menuntut kemerdekaan terlalu awal. UMNO. Okay, diorang ikut je flow apa yang British nak bentuk negara kita. Kalau UMNO. Tapi kalau saya nampak Ahmad Mustamam ni dia tak sabar-sabar lah. Kalau boleh, kita tak maulah British duduk memerintah, mempengaruhi negara kita ni. Kalau boleh biar dia orang keluar je. Biar kita tahu macam mana cara nak mentadbir negara. Itu cara pemikiran diorang lah. Sebab itulah mereka ni tidak disukai British. Sebab mereka ni terburu-buru dan nak cepat merdeka macam Indonesia. Okay, diorang nak sangat merdeka cepat. Diorang tak sama macam UMNO. Kalau UMNO dia orang kata ikut je flow. Ikut flow apa yang British nak bentuk dulu sebelum awak nak merdeka, macam mana negara pentadbiran negara perlu dibuat. Perlu belajar dululah. Ada orang kata sistem ahli tu nanti semualah. Okay. Seterusnya, sumbangan nasionalis Melayu radikal yang terakhir lah, mereka ingin memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan. Okey, kalau awak ingat keyword ayat ni, kalau keluar ayat macam ni, soalan objektif ke apa, siapakah yang menyeru supaya membela terhadap ketidakadilan? Ianya daripada golongan Melayu radikal. Melayu radikal tu siapa? Daripada Putera. Putera itu siapa? Ahmad Mustamam ada, Dr. Burhanuddin Al-Helmi ada, Abu Bakar Al-Bakir ada, kan macam-macam nama lah, Syamsiah Fakih ada, API Awas Batas, kan itulah semua pemimpin-pemimpin tu, PKMM. Okay, itu semua golongan Melayu radikal, okay, yang dianggap oleh British sebagai radikal lah. Seterusnya, okay. Ni. Lajunya putih ni. Okey. Ini siapakah tokoh yang berkata demikian? Dia kata bahawa sekalipun kemerdekaan telah dicapai oleh golongan moderate. Okey. Agak-agak awal lah. Siapa yang dianggap golongan moderate ni? Siapa yang dianggap golongan moderate? Pemimpin negara kita. Boleh tak awak jawab? Siapakah golongan moderate yang dimaksudkan oleh tokoh yang berkata demikian ni? Golongan moderate ni siapa sebenarnya? Merdeka telah dicapai oleh golongan parti kan? Parti? Yelah, parti apa? Yang dianggap golongan moderate ni siapa sebenarnya? UMNO ke? Ya, bijak. Ya. Golongan moderate yang dimaksudkan sebenarnya kat sini adalah Nurin. Baru Nurin barulah keluar kebijaksanaannya. Nurin sebenarnya pandai, kita nak tunjuk. Okey? Cikgu jangan memang dia So, tahu kat sini tadi bahawa kemerdekaan. Diana. Okey. So, bahawa sekalipun kemerdekaan telah dicapai oleh golongan moderate, yang dimaksudkan moderate itu UMNO, tetapi sejarah telah membuktikan bahawa golongan nasionalis radikal, nasionalis radikal tu daripada PKMM, daripada API, Awas Batas. Boleh tak? Awak macam buat lagu je tu. Sebut ingat tu. PKMM, API, Awas Batas. PKMM, API, Awas Batas. Dan Hizbul Muslimin. Tambah lagi satu. Okay. So mereka itu semua tetap juga telah memberikan sumbangan terhadap tercapainya kemerdekaan. Siapakah tokoh yang mengatakan demikian? Apa jawapan awak kat situ? Cuba cari kat buku teks. Muka surat 129.
Ha. Apa jawapan awak? Siapa yang cepat? Saya tambah 1 poin lah. Siapa yang cepat jawab? Type. Dr. Ismail Abdul Rahman. Ya, tahniah Khairil. Okey, ingat saya nanti nak tambah awak 1 poin nanti. Okey, iaitu Dr. Ismail Abdul Rahman. Nampak tak muka dia kat dalam buku teks? Muka surat 129. Nampak. Okey, ada gambar dia Semua ada kan buku teks? Jangan kata tak ada pula. Okey. Seterusnya. Nanti awak tulis lah kat sini Dr. Ismail Abdul Rahman. Okey, soalan bonus. Ni saya dah bagi siap jawapan lah. Okey, jawapan saya dah sertakan sekali. So, jap. Tak boleh scroll, berat pula Okey, soalan bonus PKMM iaitu Parti Kebangsaan Melayu Malaya APIS, Angkatan Pemuda Insaf. Awas apa Angkatan Wanita Sedar. Angkatan Wanita Sedar, Batas Barisan Tani kan. Dianggap British sebagai kumpulan nasionalis Melayu radikal. Mengapakah mereka dianggap kumpulan radikal oleh British? Ni kan selalu saya sebut dia tadi. Melayu radikal. Kenapa British bagi gelaran radikal kat diorang? Kalau keluar soalan. So ini jawapannya. Mereka dianggap radikal kerana berani menentang British secara terbuka. Boleh juga terbuka ni awak jawab terang-terangan pun boleh. Berani menentang British secara terbuka ataupun secara terang-terangan. Berani sangat. Tapi kalau UMNO dia tak lawan UMNO dia berdiskusi orang kata diplomasi lah dengan British. Sebab tu British bagi peluang kepada UMNO yang memimpin negara. Okey, dan tambah pula UMNO menang pilihan raya tahun 55. Okey, itu je. Okey, kemudian dan sentiasa membangkitkan perasaan anti-British dalam penulisan. Dia faham tak kat sini? Kenapa British anggap mereka Melayu radikal ni semua? PKMM, API, Awas Batas ni semua. Kenapa? Hizbul Muslimin ni semua kan? Kenapa dia orang anggap dia radikal? Sebab berani lawan British secara terbuka dan sentiasa menulis tentang anti-British dalam penulisan-penulisan dia orang. Tak kisahlah akhbar ke, novel ke, apa ke, asyik-asyik hanya menceritakan tentang keburukan British dan mengajak rakyat Tanah Melayu supaya benci anti-British. Sebab tu mereka tidak disukai oleh British. Sebab itulah British tak ajak dia orang dalam jawatan kuasa kerja. Sebab tu awak kena faham. Contohnya, siapa? Contoh, okey, Ahmad Bustamam. Ahmad Bustamam pemimpin mana ni? PKMM ke, API ke, Awas ke Batas? Siapa tahu? Ahmad Bustamam pemimpin apa? Api. Ya, Ahmad Bustamam pemimpin API. Okey, dia menulis dalam bukunya, nama dia Testament Politik API. Nama grup dia pun API, jadi nama buku dia pun Testament Politik API, menyatakan bahawa mereka menentang British kerana mereka menganggap mereka sentiasa ditindas oleh British lah. Okey, so jelaslah. Dah tahu jawapannya kenapa mereka dianggap radikal. Okey, sebenarnya kat sini ada 2 poin je yang ni. Menentang British secara terbuka dan kerana mereka sentiasa menulis perkara-perkara yang anti-British dalam penulisan diorang. Bagilah contoh sekali lagi baguslah. Nanti jawapan awak lebih. Contohnya Ahmad Bustamam menulis bukunya, tajuknya apa, isi cerita bukunya tentang apa. Okey. Seterusnya. Lagi 5 minit cepat je. Ni cadangan-cadangan Putera dan AMCJA. Okey. Boleh tengoklah. Kenapa Putera AMCJA ni dia bekerjasama kat sini dia dah bekerjasama
Putera dan AMCJA, Putera ni daripada Melayu Radikal. Putera ni daripada Melayu Radikal. AMCJA ni daripada bukan Melayu. Akhirnya mereka bekerjasama untuk mencadangkan beberapa perkara lah dengan British. Okay, ini perkara-perkaranya boleh baca sendiri. Dan kesimpulannya mereka mencadangkan apa? Okay, apa cadangan Putera dan AMCJA ni hasil kerjasama diorang? Okay, kerjasama diorang mencadangkan bahawa mereka akan menentang rangka perjanjian PTM, bukan 46, sorry. PTM 48. Okey, mereka menentang rangka perjanjian PTM 48. Okey, boleh tengok nota Kalau nota lama saya lain sikit yang ni awak, kalau yang dah print baru tu dah tak ada masalah lah. Kalau yang ni kesimpulan mesti kena tahu. Okey. Dan mereka tidak bersetuju dengan wakil jawatan kuasa kerja kerana dalam wakil jawatan kuasa kerja hanya diwakili UMNO, Raja-Raja Melayu dan British sahaja tanpa melibatkan diorang. Dan akhir sekali Putera dan AMCJA ini bekerjasama, Melayu Radikal dan orang bukan Melayu bekerjasama mencadangkan perlembagaan rakyat dibuat. Mencadangkan perlembagaan rakyat sebagai alternatif ataupun untuk menggantikan perjanjian PTM 48. Okey. Itu kesimpulannya lah. Yang ni saya tak nak bagilah. Okey. Okey, ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Okey, saya nak tutup rekod sekejap. Tapi tunggu jangan live dulu. Macam biasalah. Korang, saya nak screenshot ni. Boleh tak ambil gambar sekejap?